Okey, jadi Assalamualaikum guys. Jadi pada kali ini kita akan ceritakan kisah seram di Unimas. Di Unimas ni ada beberapa kisah seram. Kisah seram di Unimas ni banyaklah orang. Sebab hari tu aku tertarik nak buat benda ni. Sebab Unimas Confession ada buat ceritakan pengalaman anda tentang kisah seram lah kan. So aku baca lah cerita budak-budak ni kan. Cerita baca yang senior-senior ni, budak-budak ni kata dia ada satu konsistensi lah cerita tu. Sebab benda ni memang dah lama lah aku dengar. Jadi nak tahu cerita apa? Jom kita dengar. Baik, cerita yang pertama adalah penunggu di dalam hutan Unimas. Di Unimas ni, kalau siapa-siapa yang tinggal di Kolej Seroja, Kolej Kenanga, diorang berada di timur. Kita orang panggil dia kampus timur. Kampus timur ni untuk budak-budak asasi dan juga budak-budak pelapis ni lah. Dia budak pelapis tak belajar dekat situ, dia akan belajar dekat Kolej Barat tu, kampus Barat. Tapi dia orang akan tinggal dekat sana sebab ada kawat dan sebagainya. Dan hutan tu sebenarnya dijadikan macam tempat eksperimen dan juga tempat untuk askar-askar geng-geng pelapis ni buat dia punya aktiviti lah. Baik, dekat situ sebenarnya kan, ni cerita dia bermula pada tahun 2016. Ni cerita pasal aku, macam mana aku tahu ada benda tu kan. Jadi aku tak pernah nampak benda tu Jujur aku tak pernah nampak benda tu. Tapi waktu tu cerita dia, waktu tu aku tengah basuh baju lah kan, di Blok P. Siapa-siapa tahu, siapa-siapa yang kenal mesti tahu punya Blok P. Blok P tu aku duduk basuh baju duduk basuh baju. Tiba-tiba rasa macam ada satu pandangan dari belakang kan. Macam kan, ingat ni siapa? Rupanya makcik cleaner waktu tu tengah tengok aku. Dan aku pun macam, makcik, berapa? Saya rum. Macam itulah. Dah lah baca Assalamualaikum. Sebab aku tahu yang makcik tu non-Muslim kan. So, macam, cik, berapa cik? Macam itulah. Jadi makcik tu pun kata, awak pelajar baru ke? Batch baru ke? Waktu pun aku pun kata, iyalah, saya batch baru. Dan makcik tu kata kan, awak tahu lah, kat belakang ni ada penunggu. Waktu tu aku orang macam, cik, nasib baik siang pukul 10 pagi. Nak cerita pun ada lah kan, pukul 10 pagi. Waktu tu aku macam cuak gitu, macam makcik ni biar betul. Jangan cerita bagi tahu makcik tu. Tak ada makcik saya mana nampak benda-benda ni kan. Dia pun kata hati-hati lah. Jadi awak hati-hati sebab belakang tu ada penunggu. Dia pun cerita lah, penunggu ni badan dia besar, warna hitam, mata merah, berbulu. Dia kata macam hantu raya lah, lebih kurang dia punya description tu kan. Nampak macam, kalau kita bayangkan nampak ni macam kisah-kisah hantu raya lah kan, dia punya rupa tu. So ataupun pernah siapa-siapa tengok KKN kan, macam tu lah rupa dia lebih kurang lah, penunggu-penunggu ni lah ya. Okay, waktu tu kita separuh percaya separuh tak lah pada makcik tu. Kita tahu makcik tu memang dah lama kerja sana. Dan orang tua bila kita cerita, kita kena ambil tahu kan, pasal orang tua ni dia lebih mengetahui kan. Dia dah hidup makan garam lebih banyak dari kita. Jadi kita follow lah. Maksudnya dekat belakang tu ada benda, dan kita jangan buat hal, jangan buat orang panggil apa, jangan kacau tempat dia lah. So kita just take note lah. Tak ada apa-apa berlaku lah. Zaman saya tak ada apa-apa berlaku. Cuma pernah lah ada beberapa budak ni cerita pasal pernah ternampak lah apa yang aku cerita tu. So aku just macam nasihat lah kan. Tapi tak ada apa-apa berlaku, tak ada terasukan berlaku, Alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya bila kita check dekat budak-budak ni cerita, saya cek dekat Arkib Anca Negara. Arkib Anca Negara ni, bagi siapa yang tak tahu, adalah sebuah laman Facebook yang ada kisah-kisah seram dan ada kisah budak-budak Unimas kat situ. Okey, itu satu. Kedua, waktu Unimas Confession ni buka, aku search juga pasal cerita budak-budak ni. Dan rupa-rupanya kebanyakan cerita yang berlaku di kampus timur tu ada benda ni. Dan dia punya ciri-ciri perwatakan benda tu yang orang nampak, orang kata orang nampak sebiji
Sebiji apa yang aku ceritanya tadi kan. Kan yang makcik tu cerita tadi. Sama. Hitam berbulu gelap mata merah. Kita orang macam maksudnya bila dah ada konsistensi, kita dah tak saling berkait. Aku pun tak kenal kau, tak kenal aku. Macam mana kau tahu cerita ni? Takkan makcik cleaner ni pergi semua orang cerita lepas tu terjadi cerita ni. Tak mustahil. Mungkin tak mustahil, tapi apa pun, jom kita masuk ke cerita ni. Baik. So pada tahun 2015 benda ni berlaku pada tahun 2015. Ada seorang budak ni panggil yang penyewa kereta lah. Dia ni tukang sewa kereta. So kita panggil nama dia Joe lah. Joe seorang tukang sewa kereta. Joe ni tiba-tiba satu malam tu dia dapat satu panggilan telefon daripada College TAS. Jadi katanya ada budak nak sewa kereta pada keesokan paginya untuk pergi ke Kuching lah. Jadi Joe ni bila dia dengar macam tu, dia kata macam kan esok pagi pukul 7 pagi kan aku terlajak kan. Aku macam tidur terlajak biasalah kan. Orang bujang ni memang tidur terlajak dan takut lah kan. Kalau dah terlajak nanti tak dapat duit kan. Macam okey lah. So dia decided untuk Joe ni bawa kereta masuk ke dalam, tinggal dekat tas, bagi kunci apa dekat orang yang nak sewa tu, caw balik. Jadi rancangannya sangat mudah dan simple sahaja. Dia ajaklah si member dia ni, nama dia Hafiz lah. Nama dia Hafiz. Joe ni ajak Hafiz untuk pergilah teman dia. Jadi Joe ni bawa kereta, Hafiz ni bawa motor. Bawa lah dua orang tu pergi ke tas. Jadi settle dia punya dengan klien dia apa semua. Jadi dia naik motor si Hafiz ni, balik lah. On the way balik tu, bagi sesiapa yang familiar dengan jalan daripada kampus timur ke kampus barat, dia ada satu jalan Ensurai. Dia ada satu jalan lah, kita orang panggil jalan Ensurai, sebenarnya nama jalan dia ada nama lain lah. Sepanjang jalan tu dia ada satu jalan, dan tengah-tengah dia tu ada fakulti dan ada sebuah jambatan. Jambatan ni pernah ada kes, korang kena cek sendirilah. Waktu diorang dalam perjalanan balik tu, dekat situ tak ada lampu. Bukan ada lampu, tapi kebanyakannya hanya dibuka bila majlis graduasi saja. Itu sebabnya, sebab kosnya sangat tinggi kan. Jalan dia panjang, kalau buka lampu semua tu kos dia sangat tinggi. So dia tutup lampu. Kebiasaannya dia akan tutup lampu. Jalan tu sangat gelap. Jadi bila dia pergi dekat jalan tu, tiba-tiba motor si Hafiz ni mati pula. Si Joe ni macam klise lah. Dalam banyak-banyak tempat motor kau nak mati, motor kau mati kat sini lah kan. Klise kan. Macam come on lah. Joe kata, mana aku tahu kan, motor ni aku dah servis pun. Minyak hitam dah tukar kan. Semua dah kasih settle lah. Takkanlah tiba-tiba mati kan. Joe dapat tak apa. Kita telefon member kita, dia ni Amar lah. Kita panggil dia member ni Amar. Nak telefon, mak, aku ada problem lah. Telefon lah, mak, boleh tak korang datang ambil kita orang? Kita orang ni tengah terkandas ni dekat dalam Unimas ni. So Amar ni okey, nanti aku pergi. Tapi aku sekarang duduk di Kuching. So dalam 30-40 minit lagi baru boleh masuk. Okey. Jadi si Joe tu dengan si Hafiz tu, waktu tu jam telah menunjukkan dalam pukul 11.40 macam tu. Diorang tahulah memang tak sempat lah keluar dia daripada pintu timur lah. So nak buat macam mana? Terkandas lah dekat situ kan. So nak kena tunggulah. Okay. Jadi waktu malam tu, tengah jalan gelap tu, diorang tak takut pun. Diorang je macam alang-alang tu ni isap pokok sebatang luar kan. Tengah layan dan angin malam dekat sungai tu, dekat jambatan tu, tiba-tiba dari jauh dia orang dengar ada motor datang. Motor kan. Just nak bagi tahu yang budak-budak ni bukan budak Unimas. Jadi dia orang cuak lah. Kat apa ni? Dan gad lah,
Dia buang rotok tu lah, semua rotok-rotok tu dalam sungai. So waktu Jak tu datang, Jak tu macam tengok je diorang lintas dia orang pun tengok Jak tu macam tu lah, macam blur lah, macam besar ni orang tengok aku kan. Macam tu lah. So Jak tu dia jalan depan sikit, bagi lepas jambatan tu dia berhenti. Si dua orang ni cuak lah, besar pula dah ni, tak ada lalu aja berhenti pula. Jak tu tegur, pakcik tu tegur lah, dek, korang dua tinggal motor korang, naik dengan pakcik, 3 orang bonceng. Si Hafiz yang jual ni, aduh, kena kita malam ni, kena ceramah ke apa ni kan, macam nak marah kan. Si Hafiz yang jual ni kata, tak apalah pakcik, tak apa lah, kita orang main hantar kereta tadi apa semua, dia orang bincang lah, takut kena marah ni kan. Tapi si pakcik ni tak, Mai naik motor dengan pakcik, naik je, tinggal je motor tu, nanti esok pagi kita ambil. Dia orang pun dalam paksa, tak rela macam tu. Naiklah motor dengan pakcik tu, pergi ke tempat pondok Jadra lah, dekat timur tu. Sampai ke pondok Jadra tu, Jak ni pun tanya, awak tahu sebab apa saya suruh awak bonceng naik 3 orang sampai sini? Tak tahu pakcik, sebab kita orang luar tu. Macam tu lah dia ingat. So pakcik tu pun beritahu, kalau awak nak tahu, awak sebenarnya bukan berdua. Si Jo dengan Hafiz ni macam, bukan berdua, kita orang berdua lah pakcik. Pakcik ni jangan bergurau. Aduh, dan macam tu lah. Si pakcik ni dengan muka serius. Bila dia orang tengok muka serius tu, dia orang macam, pakcik ni tak bergurau ni, 3 orang kan. So pakcik ni kata, memang 3 orang. Korang kena percaya apa yang pakcik kata ni. Tadi pakcik nampak ada satu lembada. Jadi lembada yang hitam, mata merah tu sedang pedang motor korang berdua. Jo dengan Hafiz mula pucat muka macam, tengok seseorang, betul. Si Hafiz ni macam, tak ada lah kan, macam tu lah. So diorang lepas cuak tu kan, diorang pun tunggu je lah siapa nama Amar tu datang dengan kereta diorang dekat kampus timur tu, ambil diorang. Dia pakcik tu sempat tegur diorang, balik, jangan balik terus, pergilah mana-mana dulu, minum air sekejap, lepas tu baru balik ke rumah. Jadi diorang pun buat macam tu, balik ke rumah masing-masing, tak tidur dalam bilik masing-masing, semua tidur kat luar. Semua tidur kat luar sebab takut punya pasal. Esok pagi si Hafiz ni tumpang si Amar ni pergi ambil motor. Start hidup baik pula kan. Masa tu dia orang pun confirm lah, benda ni bukan benda yang mechanical motor apa semua, benda ni benda luar biasa. Jadi itu adalah antara cerita-cerita berkenaan makhluk ni. Makhluk ni ada banyak cerita, dan banyak kan ada juga cerita yang dalam ni melibatkan pelajar-pelajar. Dia tengah parti syok-syok habis exam apa semua badai di kampus timur tu, kampus yang lama tu, dekat White House. Siapa-siapa yang kena White House duk parti-parti sana, tengok sesat dekat satu nama tempat tu, Pentadron. Pentadron ni dia sebab bentuk kawasan tu Pentadron, dia bilik-bilik banyak dekat situ. Jadi masuk dekat situ je dia orang tu, sebab kena kacau dengan benda yang dia orang kata benda yang sama, gelap, hitam, mata merah. Dan jadi nak katanya cerita ataupun benda ni penunggu dekat situ, maksudnya penghuni lah dekat situ memang ada. Dan saya nak nasihatkan untuk budak-budak Yudimas untuk jagalah tingkah laku anda sewaktu anda berada di tempat dia, sebab kita hanya berkongsi tempat saja dekat dunia ni. Jadi jaga adab dan semoga selamat dalam pelajaran anda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada cerita seram lagi, saya cerita lagi lah. Okey, baik.